لله الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصلاب ولانت لجلاله الصعاب منزل القطر والسحاب وهازم الأحزاب وخالق الناس من تراب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة يتجدد بها السرور ويتضاعف بها حضوره ويشرق بها على قلبي نوره. أما بعد يا إخوان، نشكر الله ونحمده على أن جمعنا في هذا المكان المبارك على طلب العلم الشريف وتلقي أنوار هذه الشريعة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Selepas Syekh memulakan mukadimahnya, beliau mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita untuk kita sama-sama berada dalam majlis yang mubarak ini, majlis yang diberkati ini, untuk kita sama-sama bertalaqi, menadah untuk kita mempelajari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. والمقصود يا إخوان من طلب العلم هو الوصول إلى المعلوم، مثل العبادة المقصود منها الوصول للمعبود، فكل علم لا يوصلك إلى العلم بالله فهو إلى العقوبة أقرب. Maksud kita menuntut ilmu ialah untuk kita mencapai kepada satu maklumat, ilmu pengetahuan. Itu maksud kita datang menuntut ilmu. Begitu juga maksud kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah untuk kita hampir sampai kepada ma'bud kita, Tuhan yang kita sembah. Maka ingatlah, sekiranya amalan kita tidak membawakan kita sampai kepada matlamat tersebut, maka amalan tersebut hampirnya kepada uqubah, kepada balasan-balasan yang jahat, balasan-balasan yang tidak baik yang akan diberikan kepada kita. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ازداد علما ولم يزدد هدى أي دلالة على الله، لأن الهادي هو الدليل. من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. Sebab itu kita dapati dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang bertambah ilmu, man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayatnya, maksudnya tidak bertambah tunjuknya, kesampaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bertambah daripadanya, melainkan dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك العبادة ليس المقصود منها العبادة الظاهرة، فقد كان إبليس من أعبد الناس ولكن ما تحقق بروح العبادة فانقطع عن الوصول إلى المعبود، فلذلك انقلبت عبادته إلى شقاء. Begitu juga beribadah. Maksud beribadah bukan zahir kata nampak kita orang beribadah. Cuba kita tengok Iblis, Al-Tullah alaih merupakan orang yang paling kuat ibadah, tetapi ibadah tadi tidak menyampaikan dia untuk dia lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang dilaksanakan, natijahnya, ujung jatuhnya ialah kecelakaan yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. فتجد الأوائل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا في مجال العلم أناسا أفذاذ يحفظون كل شيء. اليوم طلبة العلم فيهم ضعف وفيهم كسل، ما يريد يقرأ، ما يريد يتعب، ما يريد يعرق، ما يريد يبذل جهده الكافي في طلب العلم، فلذلك تجده إنسان هزيل ليس له تأثير وليس له حفظ وليس له نبوغ في مسألة العلم. Kita dapati orang-orang dahulu, mereka ini begitu bersungguh dalam menuntut ilmu. Mereka menghafal setiap maklumat, setiap perkara ilmu tu mereka hafal, mereka jaga, mereka ingat dalam ingatan mereka. Tetapi malangnya pada hari ini, pada waktu ini, pada zaman ini,
ramai di kalangan pelajar-pelajar ilmu agama khususnya, mereka tidak mahu bersusah payah, mereka tidak mahu menghafal, mereka tidak mahu mengeluarkan keringat mereka, mereka tidak mahu bersusah payah, mereka hendak senang, hingga kan ilmu tersebut tidak tercapai, tidak masuk dalam diri mereka, hingga ilmu tersebut tidak memberi kesan kepada mereka. Mereka duduk dalam majlis agama tetapi ilmu tadi tidak memberi kesan kepada الشافعي رضي mereka. الله تعالى عنه وأرضاه حفظ القرآن وعمره 7 سنوات. 7 سنوات، واليوم هنا طفل لا يستطيع معرفة الاستنجاء. حفظ القرآن وعمره 7 سنوات، وحفظ الموطأ لشيخه الإمام مالك وعمره 10 سنوات، وحفظ وتصدر الإفتاء على المذهب المالكي وعمره 15 سنة. فكانوا أفذاذ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والإمام السرخسي أبو بكر السرخسي إمام من أئمة المالكية، لما وشى به أحدهم إلى السلطان حبسه في بئر معطلة، بئر ليس فيها ماء، معطلة، حبسه فيها. فكان الطلاب يجتمعون على فم البئر وهو يملي عليهم العلم، فكتب كتاب من 30 مجلد أو أكثر من ذلك، سماه المبسوط في الفقه الحنفي. Kita dapati Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau telah mengkhatamkan hafalan Al-Quran ketika umurnya 7 tahun. Kita tengok hari ini anak-anak kita yang berumur 7 tahun istinja pun belum pandai lagi. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika umurnya 7 tahun beliau telah menamatkan hafalan Al-Quran. Dan ketika umurnya 10 tahun dia mampu dan boleh untuk menghafal dan sudah menghafal kitab Muwatta' bagi Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan ketika beliau berumur 15 tahun beliau telah diberi keizinan untuk mengeluarkan fatwa. Inilah kehebatan ulama-ulama terdahulu. Begitu juga seorang ulama yang namanya Abu Bakar Al-Sarkhashi, merupakan ulama daripada mazhab Maliki Hanafi. Ketika mana beliau menghadap kepada sultan, dan sultan telah tangkap dia dan telah tawan dia, telah masukkan dia dalam satu telaga yang dalam, yang mana telaga tersebut kosong, tidak ada air, maka dimasukkan beliau ke dalamnya. Maka apa yang berlaku? Anak murid kepada Syekh Abu Bakar tadi berhimpun di permukaan telaga. Mereka belajar untuk guru dalam telaga, tetapi anak murid berada di pinggir, di permukaan telaga, membacakan ilmu, memperdengarkan ilmu, hingga kan ketika beliau berada dalam telaga tersebut, beliau dapat mengarang kitab, sebuah kitab 30 jilid. 30 jilid. Kitab yang diberi nama Al-Mabsut, kitab yang dipanjangkan, huraian yang begitu luas dalam fiqh mazhab Imam Abu Hanifah. أملى عليهم كتاب المبسوط ليس له مرجعا إلا صدره، أملاه إملاء من حفظه. Beliau mengarang kitab tersebut dalam telaga 30 jilid tersebut, tidak ada bahan rujukan langsung, semua itu lahir daripada dada beliau. وكان ابن شهاب الدين الزهري يحفظ فقه الفقهاء السبعة، وكان إذا جلس أحاط نفسه بالكتب حتى ينهمك في القراءة، فربما تأتي زوجته وتقول والله لهذه الكتب أشد لها عندي من 3 ضرائر. يعني لو كان متزوج 3 زوجات ما أغير عليه مثل ما أغار من هذه الكتب، لأن الرجل منشغل بالدين وبالعلم وبالقراءة والحفظ. Syekh Syihabuddin Az-Zuhri merupakan ulama yang mana beliau telah menghafal fiqh 7 mazhab fiqh. Dan beliau ni kalau membaca kitab dia akan diletak di hadapannya, penuh di depannya kitab-kitab. Dan beliau mengatakan, aku lebih cinta kepada kitab-kitab ini berbanding isteri aku lagi. Sekiranya beliau ada 3 orang isteri sekalipun, kecintaan beliau terhadap kitab-kitab ini tidak dapat dikalahi, tidak dapat ditandingi dengan isteri-isterinya. فنجد نحن اليوم أن المعاهد كل يوم تكثر وتفتح كل يوم الدروس
ومع ذلك أبناؤنا وأبناء إخواننا من المسلمين، من أبناء الأسر الطيبة، معرضين عن العلم، معرضين عن الخير. إيش السبب؟ الانشغال بالدنيا وتحقير ما عظم الله وتعظيم ما حقر الله. Beliau mengatakan hari ini banyak mahat-mahat dibuka, dibina, dibuka, dan pelajar-pelajar begitu ramai. Tetapi hari ini apa yang berlaku? Anak-anak kita yang masuk ke dalam mahat tersebut, mereka tidak ada rasa cinta dan kasih kepada ilmu. Bahkan kebanyakannya hendak berpaling daripada ilmu tersebut. Apa punca menyebabkan anak-anak kita tidak begitu gairah terhadap ilmu agama? Ialah berlaku kita ni sibuk menyibukkan diri kita dengan dunia. Kita membesarkan perkara yang mana Allah Ta'ala telah hinakan, dan kita menghina perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah muliakan, telah agungkan. ولهذا يجب علينا يا إخوان أن نبذل قصارى جهدنا. فما معنا شرف نحن هذه الأمة إلا بالعلم. ما معنا شرف بالثياب ولا بالعمائم ولا بالكلام الفارغ ولا بشكلك ولا بجمالك ولا بفصاحتك ولا بلباقتك. الشرف كل الشرف في العلم. الشرف كل الشرف في العلم. Maka hendaklah kita hari ini menambahkan lagi usaha kita untuk kita mencapai kepada ilmu yang disebutkan. Kerana kemuliaan kita hanya bergantung kepada sebanyak mana ilmu yang ada pada diri kita. Allah tidak meletakkan kemuliaan kita pada diri kita, pada tubuh kita, pada serban kita yang besar, pada percakapan kita yang baik, pada apa sahaja yang ada pada diri kita. Allah tidak pandang. Kemuliaan kita semua ialah bergantung kepada sebanyak mana ilmu yang ada di dalam diri kita. هؤلاء الغرب اليوم نحن نتكلم عن السبق الحضاري الموجود في الغرب. هؤلاء الغرب ما فازوا علينا إلا بالعلم. تجد الإنسان منهم ما يضع راسه على المخدة للنوم إلا وبجنبه كتاب، ولا يطلع بتاكسي ولا بحافلة بباص إلا ومعه كتاب، ولا يسافر في طيارة إلا ومعه كتاب. يقرؤون 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 حتى نبغوا، حتى وصلوا. ونحن الأمة أولى بذلك، لأنه نحن معشر أهل الإسلام نحن الذين علمناهم العلم والحضارة والطب والأدب والحساب والجبر والرياضيات والإحصاء وكل هذه العلوم صدرناها نحن معشر المسلمين. واليوم تركنا لهم العلم ونحن انشغلنا بالرقص والأغاني والحفلات وشرب الخمور والكلام الفارغ. حتى لا تجد في أمتنا كيميائي واحد، لا تجد في أمتنا فيزيائي واحد. حتى في علوم الدنيا فاشلين، ما تجد منا أبدا أحد يسد مسد المسلمين في جوانب الحياة. Kita cuba lihat macam bagaimana masyarakat yang berada di Eropah sana, bagaimana kesungguhan mereka untuk mencapai kepada satu matlamat. Yang mana kita tengok mereka ini kalau tidur, ada di samping mereka kitab, buku, yang mereka akan sering baca buku. Ingat, hingga waktu tidur pun buku dia letak di sebelah. Begitu juga pemandu teksi, di dalam teksinya ada kitab, ada buku yang mereka akan baca hingga ilmu tersebut terserap dalam diri mereka, hingga mereka mahir terhadap ilmu tersebut. Hingga kan hari ini apa saja ilmu yang ada dalam dunia ini semua terserlah zahirnya ilmu tersebut kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang barat. Sedangkan semua ilmu yang ada dalam dunia ini punca asalnya ialah datang daripada ulama-ulama Islam yang terdahulu. Ulama-ulama Islam yang terdahulu lah yang mereka menciptakan ilmu kimia, ilmu fizik dan ilmu-ilmu yang sebagainya. Tetapi hari ini ilmu tersebut telah jatuh ke tangan orang-orang kafir. Hari ini tidak pun tersebar di negara kita, di dunia baik. Kemahiran tersebut jatuh kepada orang-orang Islam. Puncanya kerana apa? Kerana hari ini kita manusia sibuk dengan keduniaan kita,
sibuk dengan kekayaan kita, sibuk dengan mengumpulkan harta. Ramai hari ini orang sibuk dengan minum arak dan sebagainya, menyebabkan hari ini kemunduran ilmu dalam umat Islam zahir terselah hingga ke hari ini. ونحن عندما نفتح كتب التاريخ نجد صفحات عظيمة سطروها العلماء من حروف الرفعة والعلو والنبوغ والذكاء والعلم ونشر العلم في العالم. فمثلا البنج الموضعي هذا الذي نحن نعرفه اليوم، المخدر الموضعي، أول من اخترعه ابن سينا. ابن سينا اخترعه من البنج، اخترعه من الإسفنج، عشبة تنبت على الماء يصنعون منها الآن الإسفنج حق المطابخ، صنع منه المخدر الموضعي. فلما سألوه كيف أنت وصلت إلى هذا العلم الكبير يا ابن سينا؟ قال من آية من كتاب الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال ثم نظرت في الحياة فوجدت الحق وسط بين باطلين. الحق ليس الحق الذي يقابل الباطل، فالحق الذي يقابل الباطل هو باطل، لكن الحق هو الذي يكون في الوسط، ويكون أمامه طرف فيه إفراط والطرف الآخر فيه تفريط، فهو في نقطة السواء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال كلما أشكلت علي مسألة ركعت ركعتين في جوف الليل وسجدت وقلت اللهم يا من جعلتني في أمة وسطا وسط لي هذه المسألة فيفتح الله. Jadi beliau menceritakan bagaimana hebatnya orang Islam di zaman dahulu ini, seperti mana yang berlaku terhadap Ibnu Sina atau orang ulama, yang mana beliau telah mengkaji bagaimana untuk menghasilkan satu jenis yang mana kita panggil hari ini, kalau kita buat satu pembedahan yang mana pembedahan separuh sedar, kan? Jadi bila melakukan pembedahan, jadi kita boleh lihat bagaimana pembedahan itu berlaku. Maka bagaimanakah ubat untuk digunakan untuk melakukan perkara tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi ilham kepada Ibnu Sina rahimahullahu taala, yang mana beliau menemukan satu jenis pohon kayu, sejenis akar kayu ataupun daun-daun kayu yang kemudian dicampurkan, digabungkan dengan span, yang mana dia kata span hari ni orang guna buat cushion, orang guna buat gosok cuci dengan mangkuk, cuci kuali dan sebagainya. Maka bila mana span tersebut diletakkan di bahu, sekiranya ada berlaku pembedahan dan sebagainya, maka orang tersebut tidak akan rasa sakit dalam masa dia sedar, tetapi dia tidak merasa sakit. Maka itu antara ilmu, kan, yang mana Allah telah ilhamkan kepada Ibnu Sina rahimahullahu taala, kan. Jadi beliau ditanya bagaimanakah ilmu tersebut kamu boleh capai. Beliau mengatakan, kerana aku membaca sebuah ayat, sepotong ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demi sesungguhnya begitulah kami telah menjadikan kamu, ini umat akhir zaman, sebagai umat yang berada di pertengahan, yang mana umat ini syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi terhadap manusia-manusia yang lain. Maka aku sering apabila ada masalah, aku akan bangun dan aku akan sembahyang 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku mohon supaya jadikanlah kami sebagai umat wasat, umat pertengahan yang sering dijadikan saksi terhadap umat-umat yang terdahulu. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah pilihkan aku berada di kalangan umat tersebut. وألف ابن سينا كتاب في الطب سماه القانون. هذا الكتاب درس في أوروبا 4 قرون، حتى سموه الأوروبيون سلطان الأطباء. والأوفركوت الموجود الآن في عالم الطب هو رمز إسلامي، وهي جبة العلماء في ديننا.
من فضل الله علينا إلى اليوم وهم يظهرون شعار إسلامي في زي الأطباء. Ibnu Sina ada mengarang semua kitab القانون. kitab perubatan yang diberi nama Al-Qanun. Kitab ini telah digunakan oleh orang-orang Eropah sana selama 4 kurun sudah. Kitab ini yang mana mereka mengatakan sultan, maknanya kitab yang paling agung dalam perubatan. Hari ini orang Eropah menggunakan cara tip-tip daripada Ibnu Sina untuk melakukan perubatan. Hingga kita tengok hari ini, kita tengok doktor-doktor di hospital dan sebagainya, mereka memakai pakaian ala-ala jubah. Ini semua kesan daripada perubatan Islam yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu.